Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Hormati Fadhilul Muslim Majlis, Bagi Imam dan semua para jemaah dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita sedang bersedih, berduka cita bahawa dapat berita sahabat-sahabat kita di Gaza sedang ditembak oleh Israel sekarang. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala berterusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan kepada mereka dan ketabahan. Allah hancurkan perancangan jahat Yahudi, laknatullah. Karena kita sekarang hidup di satu zaman yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, ya'ti 'alan nasi zamanun yazubu fihi qalbul mu'mini min jawfihi kama yazubul unuki fil nar. Wa ma zaka illa lima yara min al-bala'i wal ahdathi fi dinihim wa la yastati'u lahu ghayra wa la yastati'u lahu ghayra rabbatusi. Hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa di mana hati-hati orang mukmin ini akan cair sebagaimana cairnya timah bila dibakar. Kata Nabi, mereka ni melihat peristiwa-peristiwa yang merugikan agama mereka berlaku depan mata mereka, tapi mereka tidak ada kuasa untuk merubah keadaan tersebut. Nabi gambarkan bahawa kita akan hidup satu zaman, kata Nabi, pada zaman tersebut orang mukmin ni hati dia cair, lemah, dia tak ada kekuatan. Sebagaimana cairnya timah bila dibakar, hingga dia melihat sesuatu yang merugikan agama dia depan mata dia. Dia tengok, dia dapat berita, dapat gambaran. Lalu kata Nabi, wala yastati'u lahu ghayra, dia tidak ada usaha, tak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk mengubah keadaan tersebut. Dia berlaku zaman kita. Tuan-tuan sekalian, Barat, musuh-musuh Islam, dia tahu kekuatan umat Islam ialah kekuatan bila mana bergabung dua elemen kekuatan. Yang pertama orang mukmin, yang kedua kekuasaan. Bila kekuasaan balik kepada orang mukmin, dia sangat ditakuti. Kalau kuasa balik pada Melayu, balik pada Arab, dia tak bilang. Yang ditakut sekali balik kepada orang mukmin. Lalu Barat, bila dijajah negara umat Islam, dia tanam satu fahaman yang cukup bahaya dan efek besar, iaitu fahaman sekularisme. Pisahkan agama daripada politik, daripada kuasa politik. Fahaman sekularisme ni beratus tahun meresap dalam dunia Islam, dan nak ubah ini bukan mudah. Dia memasa lebih daripada tempoh yang ditanam. Di negara kita, urusan sekularisme, kefahaman kita hampir selesai. Di luar masjid, dalam masjid masih kuat. Dalam masjid masih kuat. Hingga ada orang kata dalam masjid tak dicakap politik. Ini sekular. Sedangkan politik itu asalnya dalam masjid. Kalau orang yang pegang Islam, yang tuan-tuan yang faham Islam, yang jaga agama, yang jaga perintah Allah, kita memahamkan politik tak ada kena-mengena dengan urusan agama, habis. Tuan-tuan nak harap siapa lagi sebab tu? Islam, politik Islam dia bermula dalam masjid. Bukan parti. Parti itu usul. Politik Islam ni prinsip. Parti itu kaedah. Parti tak payah berjalan masjid. Parti ini macam-macam parti. Tapi politik Islam itu usul. Itu bukan furung. Itu dasar. Itu bukan cabang. Jadi sebab itu kita tengok Nabi Muhammad ahli politik. Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id. 10 orang yang Nabi jamin syurga, kecuali seorang saja yang tidak ahli politik, orang bi'aw. Ahli ekonomi.
Bahkan kita diajar, masjid ini pusat bagi politik Islam. Kita semayang, sebelum semayang kita ada azan. Kenapa azan syiar? Politik kena ada syiar. Setiap pagi politik ada lambang dia. Setiap politik ada lambang dia. Nabi-nabi ada lambang dia. Maka lambang masjid itu syiar, azan syiar. Kemudian kita pilih pemimpin. Jadi kita berjamaah, kita pilih ketua. Nak jadi imam masjid, nak jadi imam semayang, kita pilih imam yang paling baik di kalangan kita. Yang paling baik hafalannya, yang paling baik pakaiannya, pakaiannya, yang paling baik warangnya, yang paling tua di kalangan kita, yang terbaik. Pasal apa? Sebab dia nak pimpin. Dan kita makmum adalah rakyat. Imam adalah ketua. Lalu rakyat setelah dia sepakat untuk lantik seorang pemimpin, dia wajib taat. Lalu selagi imam tak takbir, makmum tak takbir. Bila imam takbir, maka makmum takbir. Imam rokok, makmum rokok. Imam sujud, makmum sujud. Itu konsep kepimpinan. Tidak dinamakan kepimpinan kalau tidak ada ketaatan. Maka taat itu roh bagi pimpinan. Tetapi tatkala mana makmum dapati imam salah, makmum kena tegur. Sebagaimana rakyat nampak pemimpin buat salah, maka rakyat kena tegur. Kena tegur. Jadi bila rakyat nak tegur pemimpin, sebagaimana imam tak boleh marah pada makmum yang tegur imam. Imam buat salah, kita tegur. Tegur ada kaedah. Subhanallah. Kita nampak imam salah, subhanallah. Kenapa tak kata innalillah? Innalillah. Tok imam salah, tak boleh. Kalimahnya makna dalam kaedah menegur pemimpin ada kaedah dia, bukan sembarangan. Kita nak tegur ayat kita ada cara dia, nak tegur mak kita ada cara dia, nak tegur pemimpin kerajaan pun ada cara dia, ada kaedah dia. Ada kaedah, ada metodologi dia. Sama ada dalam parlimen, ya, ataupun kita jumpa dia, ataupun kita surat pada dia, ataupun kita menyatakan bantahan, berbagai-bagai komen. Tetapi imam, bila makmum tegur dia, jangan marah. Imam tegur, subhanallah. Ibu silakan, apa subhanallah. Tak boleh. Sebab makmum tak akan tegur kalimat tak pasal. Rakyat tak akan tegur pemimpin kalau pemimpin tak pasal. Jadi, tetapi ada kesalahan imam terbagi berdua. Satu kesalahan yang bukan prinsip, bukan rukun. Umpama di teluk baca kuno, kita pun tegur subhanallah. Dia pun tegur lagi subhanallah. Dia sujud juga, subhanallah. Dia sujud juga. Kita dah tegur, tapi dia tak peduli. Dia sujud juga. Maknanya macam mana? Kita kena sujud. Tak boleh kita memfarukah dengan dia. Kenapa kena sujud juga? Sebab yang disalahi yang sunat. Demikian juga kerajaan. Rakyat tegur, jangan naik harga tarikh elektrik. Dia naik juga. Jangan naik juga. Bayar. Tak bayar, kita potong. Tetapi bila imam buat salah yang rukun, kita wajib memfarukah. Kalau kita ikut imam yang salah pada rukun, maka batal dengan kita sekali. Demikian juga. Saya nak sebut pada tuan sekalian, demikianlah Islam mengajar kita berpolitik. Tapi kalau masjid tak boleh cakap politik, orang yang semayang tak tinggal, tak faham politik, semayang hebat, sujud hebat, semayang sunat hebat, bila keluar masjid tak tahu nak pilih pemimpin mana. Kenapa? Kita tak boleh hayati roh politik dalam masjid bila dikeluar pada masjid. Hingga bila orang masjid, orang fasik, orang jahat, orang rasuah, apa pun dipilih. Akibat pilih pemimpin yang tak betul, na'udzubillah min dzalik ya akhi. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, bila barat mengetahui kekuatan umat Islam, kekuatan umat Islam ini pertama kerana dia ada panduan, kita ada panduan. Allah Ta'ala turunkan pada kita Al-Quranul Karim. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatur Rasul. Ada ini banyak riwayat. Baik, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kata Rasulullah, yang kamu takkan sesat selama-lamanya, ya, selagi kamu pegang teguh dengan keduanya. Pertama Quran, yang kedua hadis. Allah Rabbi Rahim. Kalau Nabi tinggal tanah, tak sempat kita tengok tanah tersebut. Kalau Nabi tinggal pesaka lain, maka pesaka lain itu tak sampai pada kita. Tapi bila Nabi tinggalkan Quran,
Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, itulah yang Nabi baca, itulah yang sahabat baca. Kurang nak nilai dia kerana lamanya 1435 tahun sampai sekarang, tak kurang. Setiap kali kita baca, kita tak rasa kekurangan dia punya rahmat dia, kelazatan dia, nikmat dia sebagainya. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, berapa kali kita baca? Kita paling banyak kita baca 2 surah. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Tapi setiap kali kita baca, kita tak rasa hilang dia punya kelazatan dia. Sama dia. Tuan-tuan ulang lagi, ulanglah ribu kali sekalipun, kelazatan yang nikmatnya tidak susut. Kenapa? Sebab dia wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tulis surat, kita baca sekali, tak sedap, potong buka. Nak tulis surat kaya, apa khabar ayanda, ananda, sihat walafiat, cuaca bagus, pokok-pokok menghijau, bunga-bunga keluar bunga dengan baik, mohon duit RM300. Baca semula, malah tak sedap, macam puisi klasik je kan, ubah bau. Setiap kali kita baca, kita akan tukar. Setiap kali baca Quran, dia turun sekali, tulang kekal. Baca macam mana pun. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan bagi kita. Satu hari bila Perdana Menteri British Gladstone dalam parlimen dia, suatu era penjajahan berita ke atas negara-negara umat Islam, dia telah memberikan satu sesi dalam sidang parlimen. Tangan kiri dia memegang Al-Quran Karim dan tangan kanan dia memegang pedang. Dia kata, tuan-tuan, kita tak mungkin boleh guna ini, pedang ini, selagi kitabnya ada di tangan umat Islam. Tanggungjawab kita sekarang ialah pisahkan umat Islam daripada kitab ini, baru kita boleh guna ini. Selagi kitabnya ada di tangan mereka, kita guna pedang kita, mereka rela mati mempertahankan kitab ini. Apa tanggungjawab kita? Pisahkan umat Islam daripada Al-Quran. Kita tak mungkin bakar Quran. Nanti orang yang tak baca Quran pun akan marah pada kita. Tapi kita perlu lahirkan masyarakat yang tidak boleh baca Quran, atau mereka boleh baca tapi mereka tak faham Quran, atau mereka faham tapi mereka tak boleh laksana perintah Tuhan di dalam Quran. Pada waktu itu kita boleh guna pedang ini. Bila Allah cabutkan kekuatan, dia dalam Islam tu dia dalam manusia dia ada dua, satu ketakutan, satu keberanian. Allah tak sebut dalam Quran ayat terakhir, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini orang kafir telah rasa putus asa pada kamu yang Muhammad. Putus asa lah. Nak pecah kaum Islam, Islam tak boleh pecah. Persaudaraan Islam lebih kuat daripada negara. Mereka cuba sokong rasuah. Orang Islam tak timur rasuah, orang mukmin tak akan timur rasuah. Akhirnya Allah kata mereka dah putus asa. Kerana itu ya Muhammad, jangan kamu takut pada mereka, takutlah padaku. Bila manusia takut pada Allah, macam kita lah. Kenapa kalimah Allah Akbar diulang berpuluh kali dalam azan? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan saya Allah Akbar, Allah. Kalimah yang paling banyak Allah Akbar. Raya nanti terpilih Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Tak boleh tak kita tukar takbir raya dengan Sami Allah Juda, Sami Allah Juda, Sami Allah Juda. Tak boleh. Kenapa diulang Allah Akbar? Nak tanam kebesaran Allah dalam diri kita. Kerana bila kebesaran Allah masuk dalam hati kita, yang lain rasa kecil. Tapi bila kebesaran makhluk masuk, Allah tu nampak kecil. Contoh sekalian, malam ni saya nak rancang buku ni. Buku ni buku cerita untuk anak-anak, kisah pengajaran. Salah satu kisah yang saya ini bukanlah buku ilmiah anak, buku ringan. Salah satu kisah yang saya masuk, tulisan dalam Facebook asal yang lain agak-agak tinggi. Ia cerita seorang remaja yang berkelahi dengan ibunya. Ibunya marah ke dia, dia bertengkar dengan ibunya. Lalu akhirnya dia pun kemah beg, dia lari pada rumah, dia mari ke rumah.
Sampai di KL, duit dia habis. Dalam keadaan dia tak tahu gimana tu, dia lapar sana. Dia menuju kepada seorang laki-laki penjual burger. Laki-laki tanya, kamu nak beli burger ke? Dia kata, pakcik, saya nak lapar tapi duit saya tak ada. Jadi pakcik ni kesian, dia tak apalah. Lalu dia masakkan burger sebiji, kemudian dia bagi lagi. Budak perempuan tadi makan, tengah lapar, dia makan, dia minum air. Dia kata, terima kasih pakcik. Pakcik cukup baik dengan saya. Pakcik tak kenal saya, tapi pakcik boleh makan pada saya, pakcik boleh minum pada saya. Pakcik ni tidak macam mak saya. Mak saya benci pada saya, mak saya tak suka saya, mak saya halau saya keluar pada rumah. Pakcik terdengar, habis dia kata, nah, wahai anak, aku hanya bagi sebiji burger, kamu rasa besar sangat. Ibu kamu boleh makan pada kamu berpuluh tahun, kamu tak rasa besar. Aku hanya bagi sebilah air, sebotol air, kamu rasa besar sangat air tersebut. Ibu kamu beri air susu pada kamu, kamu tak rasa besar. Sepatutnya kamu tengok yang aku beri ini kecil, bukan besar. Ibu kamu lebih besar daripada pemberi. Dan seorang ibu tidak akan marah pada anak dia kan anak dapat buat itu. Dia nasihat-nasihat Allah. Kan kita kadang-kadang bila yang makhluk bagi itu rasa besar sangat, kan? Dapat beri, Allah. Contohlah, besar sangat, beri salam tak jawab. Tuan-tuan, yang Allah bagi pada kita, ni nikmat tuan-tuan, nikmat saya, nikmat kita bersama. Nikmat boleh duduk ni, berapa tuan-tuan nak bayar? Nikmat boleh berkelip, nikmat boleh berkelip mata, berapa nak bayar? Nikmat boleh tidur, berapa nak bayar? Ada orang tak boleh tidur tu tak? Boleh, tak boleh tidur. Ada seorang isteri datang dengan saya, kata, Ustaz, suami saya, Ustaz tolong buat air sikit. Apa masalahnya? Suami saya tak boleh tidur, Ustaz. Dia kalau boleh tidur pun waktu dia mari dengar kuliah Ustaz je, waktu tu boleh tidur. Ada juga orang tidur macam-macam. Dia tak boleh tidur. Saya kata, baguslah tak boleh tidur. Orang lain kena ambil ubat tidur, nak tidur. Tak boleh tidur, bangun semayang tahajud, baca Quran. Dia kata, masalah ni malah Ustaz. Itu masalah lain. Macam saya dengan duit ni tak ada masalah. Bukanlah nak sombong, Tuan. Ini bukan cakap sombong. Saya dengan duit ni tak ada masalah, alhamdulillah. Cuma duit ada masalah dengan saya, dia tak nak bagi. Itu masalah dia, bukan masalah kan? Kalau kita fikir problem, jadi masalah. Sebenarnya duit tak ada masalah. Harta dia gitulah kamu sekalian. Duit ni waktu dia nak mari, tak payah panggil dia mari. Tak payah. Kalau waktu nak datang, tiba-tiba dia umum bonus tengah bulan gaji, dia umum bonus bulan gaji selama, kan? Tapi waktu duit nak pergi, jaga tu kan. Rotek mati, insurans mati, kan? Anak minta duit, pelanggar pula kereta Mercedes, pecah pula lampu dia, polis saman pula waktu duit nak pergi tu kan. Sebab tu duit ni waktu datang tak payah panggil, waktu nak pergi tak usah tahan, dia akan pergi. Sebab tu selagi kita boleh manfaatkan dia, ya Allah. Yang kedua, ya akhi, malam ni ada rekan-rekan sampuk apa ni? Sampuk untuk dengan tahajud. Yang kedua, inna azati yusru. Islam ni agama yang mudah. Walam yusaddad din ahadun illa ghalabah. Jangan ada siapa-siapa yang menyulitkan urusan agama. Jangan menyusahkan urusan agama. Kalau kita menyusahkan urusan agama, kata Nabi, pakat kepala dia akan dikalahkan. Orang tak peduli agama tu. Sebab agama ni benda yang kena senang. Memang Islam ni agama yang mudah. Dalam bacaan Allah sebab dia, ati Allah mastata'tu. Taatilah kamu pada Allah sekadar mana kemampuan kamu. Sekadar mana kemampuan. Tak mampu tak apa. Semayang wajib, wajib tetap wajib. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk bagi. Semayang fardu, semayang sunat lagi mana pilih. Mampu berdiri tapi nak duduk, boleh. Mampu duduk tapi nak bagi, boleh. Semayang tarawih, dia bagi. Kita masuk-masuk dengan angkat dia lama-lama letak depan semayang. Inna azadi yusru. Ada satu fenomena yang berlaku di Kuala Lumpur, tempat-tempat yang jam. Masalah kita kadang-kadang, bila kita bawa kereta nak balik rumah kita, asal kita tak semayang lagi, atau Zohor tak semayang, jam. Sebahagian kita kadang-kadang ambil jalan mengkodokkan, tak sempat lah macam kodok lah. Kodok ni tak kena nak tuan-tuan.
Jangan qadha. Jangan qadha, tetapi niat jamak. Niat jamak. Contoh jangan. Nak sembahyang macam mana? Nak sembahyang menghormati waktu, menghormati waktu dalam keadaan itu nak qadha balik, kena ulang balik. Tak. Kemudahan ada dalam syarak ialah menjamakkan sembahyang tersebut. Niat jamak terus. Jangan. Zuhur nak ambil dah. Nak berhenti payah. Umpamanya, maka pada waktu itu niat jamak. Jamak tak boleh kasar. Kasar faktor musafir. Jamak banyak sebab. Jamak ni kita boleh jamak dengan banyak sebab. Jamak tak semestikan yang musafir. Kerana hujan. Kalau hujan boleh jamak sembahyang. Cuma ada syarat-syarat lah. Dengan syarat-syarat dalam rukun. Sama juga kalau masyarakat doktor yang operate pesakit. Operasi pesakit. Dia tengok operasi pesakit. Masa zuhur habis dah. Dia masuk tadi belum zuhur. Sekarang waktu zuhur habis. Kalau ditinggal pesakit, mati. Maka dia tak boleh tinggal. Maka apa dia? Dia kena niat jamak ke sembahyang dia dengan waktu asal. Menjamak ke sembahyang. Sebab Islam ni bukan nak sampai kita jadi syadid sangat hidup kita menyusahkan, tak. Tapi jangan longgar sangat. Di antara bainahu wa bainaha, di antara kewajipan hukum dan pelaksanaan hukum tersebut. Inna hadzal yusr, kata Nabi sallallahu, agama mudah. Fasad didu, fasad didu, maka kan itu fasad didu wa qari wa syuru wa yasiru. Cari jalan untuk mudahkan urusan agama. Dekatkan manusia, cari jalan untuk dekatkan orang dengan agama. Wa basyiru, gembirakan dia. Gembirakan dia. Ustaz saya dah berdosa, saya minum arak, saya berzina. Kalau saya bertobat, insya-Allah. Sebab tu kita kena gembirakan dia. Wa yasiru, permudahkan dia. Sehingga pendekatan Ustaz Azhar itu cukup bagus dalam pendekatan dakwah. Ustaz Azhar dalam pendekatan dia, jalan pendekatan negatif banyak positif. Positifnya bagus dia. Ustaz, saya baru tunang, saya nak pergi dengan kuliah, saya nak bawa tunang, saya nak motor, boleh tak? Boleh. Dia kata boleh. Ya Ustaz, saya belum kahwin ni. Boleh. Kan kita pendengar boleh tu sekolah juga. Boleh. Syarat kena letak bakal Pak Mentua tengah. Jadi bila kita kata tak boleh, memang kita tahu dah hukum tak boleh. Tapi pendekatan dakwah, bila kita kata tak boleh, berarti kita terus negatif, tolak terus. Tapi kalau boleh bersyarat, boleh dengan syarat, manusia akan penuhi syarat dia. Dulu waktu tuan nak kahwin, dulu berapa hantaran? 10,000. Pening kepala, mana cari 10,000? Olehkan kita nak terima tak pinangan? Terima. Pakcik terima? Alhamdulillah. Mas kahwin 10,000, Masya Allah. Tapi olehkan kita nak syarat tersebut jadi ringan. Pendekatan positif, menarik, bukan menolak. Dulu banyak saya buat, kita banyak pendekatan negatif. Dilarang masuk. Kita pergi cepat tengok, dilarang masuk, balik. Dilarang merokok. Bau keluar untuk rokok. Dilarang merokok. Tak simpati langsung. Kan? Dilarang berlari-lari. Tengah berjalan. Sekarang dah ubah. Sekarang sila masuk kalau ada urusan. Dulu dilarang masuk. Sekarang sila masuk kalau ada urusan. Seronok sikit. Dulu dilarang merokok. Sekarang terima kasih kerana tidak merokok. Kita bawa keluar Nisa. Terima kasih kerana merokok sama-sama. Kita masuk ke sama, kan? Mungkin akan datang merokoklah kalau nak mampus. Sebab tabi'i manusia, kalau kita larang dia buat, kita kena suruh. Allah pun sebut demikian, Nabi pun sebut demikian. Inna bima adrakan nas min kalamin nubuwatil ula izalan tasbahil fasna masyidda. Kata Nabi SAW, dan di antara kalimah yang diketahui oleh umum dan diucap oleh Nabi-Nabi terdahulu, apa ucapan dia? Kalau kamu tak malu, buat. Kalau kamu tak malu, buat. Ini bukan suruh buat, ini larang, tapi perkataan dia suruh.
Macam anak kita di panjang, turun, nanti jatuh, dia naik lagi. Budak minta turun, naik lagi. Naik. Baru dia turun. Macam kita balik rumah, kita beritahu isteri kita buat kopi abang sikit. Dia buat tak tahu, buatlah kopi sikit. Dia buat tahu. Saya buat. Baru dia buat. Pengalaman. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, dalam pendekatan Islam ini dikatakan waqaribu, cari jalan untuk dekatkan dia. Wa basyiru, gembirakan dia. Seorang laki-laki mari jumpa. Nabi sebut hadis. Seorang laki-laki membunuh 99 orang. Dia bunuh 98, jumpa seorang ulama. Tuan, saya dah bunuh 94 orang. Kalau saya bertaubat pada Allah, Allah timun taubat saya. Kata ulama itu tak mungkin Allah timun taubat kamu. Dia balik, bunuh ulama. Dia bunuh ulama tu sebab tu ulama tak ramai sekarang. Dia saja 99 orang bunuh. Akhir, di mana ada ulama yang besar? Oh, dia beritahu di sana. Dia pergi. Dia kata, Tuan, saya dah bunuh 98, 99 orang. Siapa mana? Kalau saya taubat pada Allah sungguh-sungguh, apakah Allah sungguh taubat saya? Kata ulama itu, ya, Allah akan terima taubat kamu. Dengar, ya, Allah akan terima taubat kamu, diberi gembira. Orang berdosa. Jadi nak balik pada Islam. Begitu apa dia? Ya, Allah akan terima taubat kamu. Dan aku nasihatkan kamu dengan 2 syarat. Tak syarat apa? Apa syaratnya? Pertama, jangan kau balik tempat kau buat maksiat dulu. Belanja dada. Lepas keluar selesai, balik dulu kampung, dia bisa balik. Jangan balik ke tempat kau buat maksiat dulu. Hantar tempat lain. Penagih datang kalau kita hantar ke Gaza, tak tahulah macam mana. Takut penuh sana kan supaya tak. Yang kedua, kata ulama ni, yang kedua kata Nabi ni, hadis Nabi. Yang kedua, kau pergi dah hujung kampung sana, di sana ada seorang ulama besar, kamu duduk dalam majlis ilmu dia. Mana pun dia? Tinggal maksiat tak cukup. Kita ni, dulu kan pernah buat dosa juga kita ni. Mungkin sekarang nak buat lah. Dulu-dulu, zaman muda dulu. Mungkin pernah ingat semaya, takkan tak ingat kan. Mungkin pernah beli nombor ekor kan. Kan ingat orang tua dulu. Dulu dia zaman muda-muda mengintai orang mandi dulu. Kan kat sungai, kampung-kampung. Sekarang tobat dah sebab tak nampak lah. Baik, dosa yang kita buat tu ada, dia still ada situ. Cuma kita nak buat. Tak buat sekarang bukan dosa tu hilang. Dosa tu kena bertaubat. Tak apalah ambil peluang Ramadan. Ramadan Allah buka pintu pengampunan. Allah buka seluar punya pintu pengampunan. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan tanda-tanda itu pada saya nak buat apa?" Nabi kata, "Kau bacalah doa Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kau baca doa ni. Doa ni kalau tak ingat pun ganti dengan astagfirullahalazim maksudnya. Kalau kamu nampak tanda itu pada, tuan tengok balik-balik nanti. Tengok. Langit cerah. Cuaca tenang. Ribut tak ada, hujan lebat tak ada. Suasana damai. Itu ciri-ciri tanda itu pada. Ustaz saya kata, salah tanda ni, kita rasa mengantuk sangat nak semayang masa tu. Kalau mengantuk sangat, mungkin itu pada. Tapi kalau mengantuk tiap malam, tak tahulah macam-macam. Mungkin itu pada tiap malam. Besok hari matahari terbit seumpama bulan perang. Waktu dia menaik, kita boleh tengok dia tak silap sikit pun. Tak apalah. Kalau kita jumpa tanda tengok apa? Ya Allah, dapat aku kahwin seorang lagi berkat kepada Ya Allah. Itu dah. Nabi kata minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sebutnya, kita jangan, Islam ni jangan dilihat susah, suka. Tapi jangan pula lomba sangat hingga orang terletihkan Islam. Ini antara bayi aku baik di antara teman-teman. Kita ada ketegasan dan prinsip. Prinsip sorry kita bukan tanah. Ini prinsip. Kita orang Islam wajib laksana hukum Allah ni bukan kita suka. Benda wajib. Benda Allah wajibkan kita sebagaimana wajib sembahyang, wajib puasa. Hari ini saya baca kemarin daripada satu parti di Sarawak yang macam tindakan untuk melaksanakan hudud. Saya kadang-kadang tengok kenapa mereka takut sangat dengan Muslim. Undang-undangnya untuk orang Islam, dikan orang Islam, melibatkan orang Islam saja, tak melibatkan bukan Islam. Kenapa mereka takut sangat? Wallahu a'lam. Boleh kepahaman dan seumpamanya, tapi bagi kita manusia jadi musuh kepada kejahilan dia. Manusia jadi musuh kepada kejahilan dia. Kalau dia tahu mungkin lain persepsi. Dia macam kita lah, tukang bawa kereta. Tiba-tiba ada suruh kereta, potong tepi ke dia. Potong depan, brek. Kita pun brek, terangkat tayar belakang. Pip! Dia pun pip!
manusia kalau dia tak tahu lain. Saya sebut dalam satu tulisan sangat menarik. Pagi minggu tak boleh berhukum. Pagi minggu kan tenang, awak tak bekerja, dan arti pagi itu tak amalkan. Suasana cukup tenang. Dia baca akhbar, ada yang main handphone, ada yang baca mata. Tiba-tiba naiklah seorang lelaki sama dua anak. Seorang umur pada 7 tahun, seorang dia umur 6 tahun. Dua-dua lelaki. Bila anak dia naik dari arti, budak lelaki orang, dia pelari, dia bertopik, dia bersorak, dia panjat dia tepuk seorang orang baca. Orang tukang tidur, dijunjung. Jadi suasana tenang, tiba-tiba tukar jadi kecoh. Kan dua orang budak ni. Jadi orang boleh marah budak. Tapi tengok bapak dia tenang. Bapak dia sihat, bapak dia orang sini lah. Kes kita tengah pasal ni bapak dia. Bapak dia tenang je bapak dia. Nampak beriman. Jadi akhirnya orang marah budak ni, dah marah pada dia pula. Jadi seorang lelaki pergi kat pakcik. Dia kata, bang, sorry dah, jagalah sikit anak kamu ni. Nakal sangat, berlari sana, berlari sini. Ambil suara bawah baju. Jagalah sikit. Dia kata, minta maaf. Memang anak saya nakal sikit. Dah, bukan nakal sikit, nakal banyak ni. Ini keturunan ni. Mungkin keturunan bapak dia ke, ataupun mungkin mak. Dia pun cerita sebentar, anak saya baru hari ni lah ceria. Hari ni lah baru dia nak berlari. Hari ni lah baru nak main. Setelah 5 hari anak saya ni duduk bersedih. Sebab ibunya masuk hospital ICU. Doktor selama 5 hari tak pernah anak saya jumpa mak dia. Menyebabkan anak saya sangat sedih. Makan pun tak nak, mandi pun tak nak, cakap pun tidak, dua balik tak buang. Pasal aku sedih kerana mak masuk ICU. Malam tadi, doktor tadi pun besok boleh bawa anak jumpa mak. Saya beritahu anak saya, doktor benarkan awak dua kita pergi tengok mak besok. Bila dia dengar berita besok boleh jumpa mak, daripada sedih terus bertukar jadi gembira. Kita ni sikit tuan-tuan, dapat berita tengah dua sedih, dapat satu berita gembira, dia berubah terus. Dapat berita tuan-tuan dapat bonus 2 bulan gaji. Tiba-tiba macam kita balik beritahu isteri, abang nak hadiah sepenuh raya ni, gelang emas satu, terus bertukar. Dia tuan-tuan, try lah. Perempuan kalau ke isteri, kalau kita bagi duit, dia cium kita ke cium duit? Sepatutnya cium kita bagi tak, dia cium duit. Jadi dia kata, minta maaf, anak saya dapat berita besok beribu. Itu bertukar dia ceria, gembira. Pagi tadi saya dia mandi. Bangun pagi-pagi, so esok semayang, dia semayang. So doa, dia doa. So minum, dia minum. Sebelum ni so makan pun tak mau minum. Dia kata, sekarang saya dalam perjalanan ke hospital. Sewaktu saya nak naik LRT tadi, doktor telefon maklum ibunya telah meninggal dunia. Saya tak bagi tahu lagi anak saya 2 orang ni, mak dia dah tak ada. Maaf. Bila laki-laki itu marah, dia dengar berita sebenar, dia kata, bang, sorry. Maaf, saya tak tahu. Tak apa kalau biarlah dia nak berlari dan panjang kalau dia nak berlari. Tak apa lah. Pasal apa? Kita macam kita ayat, kita tengok anak dengan seronok. Kita tahu, dia tunggu LRT sampai hospital, dapat berita mak dia dah tak ada. Dia akan sedih sepanjang hari dia, sepanjang hidup dia. Betul kata Nabi SAW. Satu hari, anak tutup dengan hadis ni. Nabi SAW menaiki mimbar. Irtaqan Nabi SAW berdarajat. Nabi naik tangga yang pertama, Nabi kata amin. Melangkah tangga yang kedua, Nabi kata amin. Melangkah tangga yang ketiga, Nabi kata amin. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu kata amin tadi? Lalu kata Nabi, waktu aku naik tangga kat mimbar tadi, Jibril AS datang padaku. Atani Jibril, faqala Jibril AS, Rabi ma'am umrihin, zukirat indahu wa lam yusalli alaih. Rugi dan Jibril kata apa dia? Jibril doa kepada Allah Ta'ala, rugi dan kecewalah ya Muhammad, siapa-siapa dengar nama kamu disebut tapi dia tidak berselawat kata kamu. Orang yang rugi dah besok di akhirat. Lalu aku mengaminkan doa Jibril. Rupanya amin tu, amin doa Jibril AS. Tuan-tuan dengar nama Nabi disebut, jangan tinggalkan selawat banyak-banyak kepada Nabi SAW. Sebab selawat ni bukan kita, Allah selawat ke Nabi. Kita puasa, Allah tak kata aku dan para malaikat berpuasa lah. Tapi bila bab selawat, Allah sebut inna Allah wa malaikatahu yusalluna nabi. Barulah Allah sebut ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi.
Setelah Allah beritahu dia dan para malaikat berselawat, baru Allah beritahu wahai mu'minin selawat. Itu beza. Yang kedua, bila aku melakukan yang kedua, jika yang asal doa kepada Allah, Rahimah ampu mu'min adraka abawai falam yakul jannah. Rugi dan kecewa lah mana-mana anak yang sempat hidup sama ayah dia tiba-tiba tak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta maaf tu sekalian, kalau boleh Ramadan ni, kalau ada kesempatan balik tak buku puasa dengan mak ayah kita yang ada di kampung. Kalau masih mak ayah ada, sekarang bila kita besar, dia buka puasa dua, tak ada mak dengan ayah dua, sedih dia. Sedih. Kalau kita ayah, kita akan sedih. Pasal puasa tu masa dulu anak-anak ramai buka puasa sekolah. Sekarang anak-anak dah besar, masing-masing dengan kerja masing-masing. Kadang-kadang mak seorang buka puasa, kadang-kadang berdua dengan ayah. Kalau banyak umur, ambil kesempatan balik. Ibu kita lah yang dengar. Ibu ni, kalau dia masak makanan yang anak dia suka, dia masak asam pedas. Dia tahu anak dia yang sulung ni, yang dua ni suka sangat asam pedas. Dia makan tak ada telan tuan. Dua suap dia telan, punya-punya dia telan. Dah cekik kekal. Berhenti basuh tangan. Pasal aku mak tak makan, teringat pada anak. Ibu, dia makan makanan dia suka, dia tak ada telan. Bapak okey. Bapak okey, bapak kata aku ingat juga, tapi taklah sampai tak boleh makan. Bapak ni dia steady kan, tenang ni bapak. Sebab tu lah ibu banyak, tapi bapak satu je. Kalau ibu macam ibu misal, ibu tu ibu macam-macam lah. Bapak satu, tak satu. Bapak pun kahwin lagi. Ya, bapak. Satu hari saya malah melihat seorang lelaki menggendong ayahnya. Lagi letak ayah dia, suap makanan, kemudian bermain. Lalu rumah menghampiri dia. Dia nampak saya makan, dia kata, ya Umar, ini ayahku, dia dah nyanyuk ya Umar. Dia tak nampak aku, dia panggil. Dia menangis. Dia aku ada dekat dia, nak suap aku makan, aku suap makan, aku suap lah makanan ke dia. Lepas tu dia nak suap aku gendong dia, aku gendong lah dia. Kemudian nak aku mainkan dia, Umar kata, Masya Allah, kamu anak yang soleh, Umar puji dia. Kemudian dia kata, ya Umar, jangan kata macam tu. Aku hanya baru suap makanan semula ayahku baru 2 minggu ya Umar. Ayahku suap makanan kepada aku 20 tahun ya Umar. Bertahun-tahun ya Umar. Aku baru gendong ayahku baru seminggu dua. Ayahku gendong aku bertahun-tahun dulu ya Umar. Dan satu lagi, waktu aku kecil, ayahku menginginkan aku hidup. Tapi sekarang, aku menginginkan ayahku mati. Betul? Memanglah tak minta doa, tapi dalam hati, kalau nyanyuk ayah nyanyuk, kalau dia pergi pun okey. Kalau ayah kita pergi pun, meninggal dunia pun tak apalah sebab dia nyanyuk. Nyanyuk tu berat tu, nak jaga, nak urut dia, nak kepala dia, macam-macam. Jadi sabarlah ya akhi, kalau tuan-tuan diuji dengan mak ayah yang tua. Apa yang dimaki nama kita, dicerca kita, dikutuk kita, dihina kita, tak mengaku anak sebagainya, Allah tak fikir. Orang nyanyuk Allah tak fikir, tetap biasa je. Orang macam ni dia sampai juga. Sebab tu doa kepada Allah, jangan panjang sampai nyanyuk. Baik, Umar puji dia. Dia kata, Umar, waktu aku kecil, ayahku menginginkan aku hidup. Kita bila anak tu sakit, anak tak tahan tengok anak sakit, doa, ya Allah, pindahlah sakit anakku padaku, ya Allah. Itu mak kita, ayah kita. Dia minta doa, biar sakit tu pindah pada dia, Masya Allah. Tapi sekarang ya Umar, dalam hatiku, aku menginginkan ayahku mati. Saya pergi ziarah seorang bapa di Jengkau. Tadi pun saya kata, Ustaz, kalau ayah saya cuba sana, datang ziarah. Saya kira, siapa rumah dia visit, Ustaz, cuba tengok ayah saya ni. Tak mati-mati, Ustaz. Tinggal polis satu lah, tak mati-mati lagi. Saya kata, dapat sampai ajar, tak mati lah. Jangan orang tua-tua kata, takut dia ada belah tua ayah. Sebab dulu waktu muda, dia cukup minat sampai dengan ayah ni. Kok pada jadi dia gaya-gaya ni, pergi dia orang mana tahu. Saya kata, lah, sampai ajar, tak mati. Saya kata, mari panggil adik-adik semua, anak-anak duduk sini. Ambil Quran, baca Yasin. Habis baca Yasin, kau sakit. Lepas itu doa, ya Allah, kalau sakit ni ada harapan sembuh, maka tolong cepatkan, permudahkan baginya. Dan kalau sakit bawa pada ajalnya, ya Allah, maka tolong percepatkan dan mudahkan baginya. Doa biasa. Doa yang Nabi suruh kita doa lagi. Lepas tu kita kata Allah. Saya balik. Sampai rumah saya parking kereta, anak dia berkata, Ustaz, Alhamdulillah mati dah Ustaz. Pula tu dia pesan kawan dia, lain kali kalau ada yang tua-tua tak mati-mati, ajak Ustaz Tuan Ibrahim. Aku jadi Israel pada. Apa sebenarnya?
Yang akhir sekali, yang ketiga, Jibril Nabi naik pangkat ketiga, Nabi kata amin. Amin itu apa dia? Jibril doa, raghima anhum rihim adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rugi dan kecewa lah siapa-siapa hidup dalam bulan Ramadan, Allah tak ampun dosa dia. Orang ni celaka lah dia, rugi lah dia, tuan-tuan. Makna mulia ni, maknanya siapa-siapa hidup bulan Ramadan, Allah ampun dosa. Ramadan pengampunan Allah. Allah akan ampun dosa dia. Kecuali orang yang Allah minta, Allah tak akan ampun dosa dia. Sebab tu dah hadis yang kata Waban haramahu faqad qulima kama. Siapa-siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan ke atas diri dia, maka dia tidak akan dapat kebaikan kalau selain bulan Ramadan. Maksudnya, kalau Ramadan pun dia tak berubah, bulan lain lagi bayar. Kalau Ramadan pun tak semayang, bulan lain lagi tak semayang. Ramadan pun tak tutup aurat, bulan lain lagi tak tutup. Sebab Ramadan syaitan tak ada, Iblis dah tak ada. Sebab tengok perubahan. Rasa betul, masuk Ramadan kan nampak perubahan. Dulu orang main masjid, ni boleh nak duduk ramai-ramai, bukan mudah tuan. Nak sembahyang tarawih 8 rakaat, nak campur witir 3 rakaat. Kita sebulan lain nak sembahyang 2 rakaat lepas isyak pun berat. Bayangkan nak sembahyang 8 rakaat, 11 rakaat. Tapi bila syaitan tak ada, kita rasa ringan. Seronok. Saya perhati tempat saya ada seorang pakcik, dia ni memang kaki bukan ke masjid, tak nak main masjid. Ramadan saya tengok dia mari. Saya tengok dia, mari pakcik ni. Makna pakcik ni bila syaitan tak ada, okey. Saya kata, pakcik kalau syaitan, kita memang digangguan syaitan. Bila Allah belenggu syaitan, alhamdulillah. Yang keduanya, kita seronok. Seronok beribadah, derma. Sebab syaitan ni antara benda yang dibisik pada kita, syaitan ya'idukumul faqr. Jadi kita nak sedekah, nak derma, kita rasa besar. Ini syaitan punya kerja. Kita derma 100, rasa besar, kota 100. Beli kasut 300, tak rasa besar. Bayar bil telefon sebulan 300, tak rasa besar. Cuba derma 100, 3 minggu mana? Silap. Ingat silap aku, pokoknya tidak bagi RM10, terbagi 300. Silap. Tapi bila kita renung balik, selepas kita bagi, katalah bagi 100 ke 500, apakah kita ada ekspor anak pergi sekolah? Boleh. Tak ada tu, isi minyak? Boleh. Tak ada makan? Boleh. Lepas kita bagi derma tu, apa yang kita rasa tak boleh? Sama je. Sama je sebenarnya. Cuma syaitan dia bisikkan rasa kemiskinan ni. Dalam masa sedekah dia buatlah tolong beli ribu-ribu tak rasa miskin. Bahkan kawan kita tengok bola kat Brazil, tiket sampai 5,000, tak rasa menyesal, bangga. Ambil gambar tiket, tengok 5,000, start je $5,000. Minum pagi $150. Okey. Kalau betul pasukan dia sokong Brazil, menyesal. Tak apalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita, insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah berdoa kita. Dan jangan lupa saat-saat ini, saat-saat yang saya hidup yakin apa yang berlaku di Gaza tidak sesuai dengan profesi. InsyaAllah, kalau dulu perang salib, negara-negara Kristian menghantar tentera mereka untuk pastikan Baitul Maqdis ditawan kembali. Hari ini ada satu perubahan yang berkata, negara Barat, Eropah menyatakan kebencian kepada tindakan Yahudi Zionis di Israel. Boleh jadi, insyaAllah, mudah-mudahan akan sampai waktu di mana tentera-tentera negara-negara Islam dan bukan Islam dan Kristian dan Buddha mana-mana sekalipun akan hantar pasukan mereka untuk memastikan beri amaran kepada Israel supaya tidak bertindak kata umat Islam. Sekarang ini fenomena. Hari ini konten demokrasi ini buat di London. Masya Allah. Wah, wow, betul. Dan Raja Denmark, Sweden, dia Raja Sweden turun demokrasi. Kita dah tunggu bila lah raja kita nak turun. Tuan nak turun, raja. Betul ya? Tak apa. Ini soal kemanusiaan. InsyaAllah mudah-mudahan aku dan Nabi, kita harapkan betul, dan Nabi tak pernah bohong. Yahudi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum berlaku kiamat, dan Islam akan pasti menang dan Yahudi akan pasti dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa menajak kita jangan putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dalam malam yang Allah timur doa kita. Wallahu a'lam. Sekian dulu untuk malam ini. Masa kita agak banyak sikit, minta maaf. Akhirnya nak promosi sikit lah. Nak baca buku ni. Buku ni bukan dari ilmiah sangat, buku ringan je.
Asal tulisan dalam Facebook je untuk anak-anak saya yang di follower saya ni yang baca. Saya namakan buku ni Al-Kisah Pedoman untuk Anakku. Ada 86 kisah pengajaran, cerita yang berpengajaran. Ada pengajaran yang boleh jadikan panduan bagi dia. Buku ni ada sahabat kita jual di belakang. Harga asal 18. Malam ni diskaun sikit 17 sebab GST belum bermula. Jualan ni sebenarnya jualan untuk dana. Kami sedang kumpulkan dana untuk tengah bangunan atau tengah siapkan sebuah bangunan pusat tarbiyah kita di Pahang. Dan harap-harap pusat ni akan jadi pusat dakwah kita yang boleh bimbing masyarakat Islam. Terus kalian tuan beli buku ni, duit yang tuan beli sedekah jariah tuan kepada pusat tersebut. Ya, kebetulan kita mampu buat apa yang kita mampu kita buat. Ya, InsyaAllah kalau sikit kalangan tuan-tuan yang sadar nak beri derma, tak apalah kita tentang sejadah kita letak. Cuma niatlah. Jangan lupa bila kita sedekah ni, jangan lupa niat itu. Ya Allah, inilah sedekahku untuk orang ibuku ya Allah, ayahku ya Allah, datukku ya Allah, nenekku ya Allah, kawan-kawanku ya Allah, sahabatku ya Allah, anakku niat bom seribu. Dan senara berjaya. Tengok RM1. Bolehlah mereka bagi 18 sen orang. Tapi tak apa sekalian. Yang penting ada saham. Saya tahu setiap kali kuliah tazkirah ada baca demo. Jangan juga cerita. Jangan. Esok kita bangga di akhirat. Kita bangga untuk terbit kita bangkit pada masa sekolah ada saham kita, madrasah ada saham kita, pondok ada saham kita, rumah yatim ada saham kita, tempat masjid ada saham kita, kita agama terbesar. Mungkin sekarang kita rasa hilang, tapi Allah akan lebih baik. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna minna wajhidna wa dhakkirna minna wa nasina wa rabbana qadina wa baina qawmina bil haqq wa rahmatul fatihin. Allahumma jama'na hadza ma'quma wa ma'quma. Allahumma rabbana atina ma wa'adtana wa la tuzigh yawmal qiyamah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.